Okay, Assalamualaikum. Kami dari tahun 3 BEI yang buat presentation untuk insurans. Okay, untuk subjek BL HW 1722 Falsafah Sains dan Teknologi. Untuk Falsafah Sains dan Teknologi, tenaga pengajarnya ialah Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Noor dan Dr. Razwan bin Udin. Okay, seterusnya slide ni disediakan oleh Saya Ilsyahab bin Muhammad Jamal Abdul Nasir, nombor matrik B0818104448. Saya Muhammad Hakim. Saya Muhammad Hakim bin Khairul Saleh, nombor matrik B08181183. Nama saya pula Umar Luqman bin Burhan, nombor matrik B081810510517. Saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Zain, nombor matrik saya B081818100454. Okay, next. Next ialah keperluan dan kepentingan. So, silakan. Okey, keperluan dan kepentingan insurans Yang pertama, semua orang berhadapan dengan risiko. Hakikatnya, kita semua berhadapan dengan risiko kematian, kelumpuhan dan penyakit. Cuma bila bagaimana sahaja kita tidak ketahui. Semakin kita bertambah usia, semakin tinggi risiko untuk mendapat penyakit. Jadi, perlindungan insurans dan takaful boleh menyediakan diri anda dari segi kewangan untuk berhadapan dengan ketiga-tiga risiko utama ini. Jika adanya bantuan insurans, sekurang-kurangnya ada pampasan untuk membayar keperluan-keperluan rawatan. Okey. Seterusnya ialah malang tidak berbau. Biasa dengar dengan pepatah, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara kan. Konsep ini juga terpakai dalam insurans, takaful dan syarat utama untuk mendapatkan keistimewaan skim perlindungan insurans dan takaful. Mesti dilindungi sebelum kejadian itu berlaku. Sebagai contoh, risiko penyakit. Seandainya kita diserang sesuatu penyakit, contohnya sakit jantung, dan baru mula mengambil insurans dan takaful, maka penyakit ini tidak dilindungi lagi. Maksudnya segala bil dan bayaran berkaitan penyakit ini tidak boleh dituntut kerana tidak dilindungi. Sebab itulah dinasihatkan untuk mengambil skim perlindungan insurans semasa sihat ataupun sebelum sakit. Begitu juga dengan kematian dan kelumpuhan. Selain itu, melindungi harta dan aset. Jika kita membeli kereta baru ataupun memperbaharui cukai, diwajibkan untuk mengambil insurans kenderaan. Begitu juga membeli rumah menggunakan pinjaman pembiayaan bank. Diwajibkan untuk mengambil insurans, takaful dan tertentu. Takaful ini akan melindungi harta-harta yang jika ditimpa musibah atau sesuatu perkara yang tidak diingini. Contohnya kemalangan, kecurian dan kebakaran. Insurans takaful bukan sahaja penting untuk melindungi diri, tetapi juga harta bernilai yang kita ada. Harta yang perlu dilindungi bukan sahaja yang berbentuk fizikal, malah yang bukan fizikal juga. Contoh utama, aset bukan fizikal adalah perniagaan yang dijalankan mesti dilindungi dengan insurans takaful secukupnya. Di samping itu, menggalakkan simpanan. Okey, insurans juga merancang keuangan buat keluarga sebenarnya. Salah satu cara untuk anda belajar menyimpan dengan bijak. Jadikan tabiat menyimpan satu disiplin bukan sahaja untuk diri sendiri. Galakkan juga anak-anak menyimpan wang saku lebihan yang anda beri. Akhir sekali ialah itu sahaja kepentingan dan keperluan.
Seterusnya kita pergi kepada Muhammad Hakim bin Khairul Saleh. Okey. Seterusnya poin yang kedua tentang insurans ialah jenis-jenis insurans. Insurans terbagi kepada dua jenis iaitu insurans am dan insurans hayat. Okey, untuk insurans am pula, insurans am dikenali sebagai insurans bukan hayat atau insurans harta dan kecederaan. Adalah kontrak yang meliputi sebarang risiko selain daripada risiko hidup. Insurans adalah untuk melindungi kami dan harta benda kami seperti rumah, kereta dan barangan berharga lain dari kebakaran, kecurian, banjir, ribut, kemalangan, gempa bumi dan sebagainya. Insurans am merangkumi 4 iaitu yang pertama insurans kemalangan, yang kedua insurans kebakaran, yang ketiga insurans marin atau penerbangan dan yang keempat insurans lain. Okey, seterusnya kita pergi ke insurans hayat pula. Okey, insurans hayat ni bermaksud jenis insurans yang merangkumi risiko hayat dan memberi jaminan untuk mengimbangi dengan membayar jumlah yang ditentukan sama ada atas kematian orang yang diinsurenskan atau selepas tempoh yang ditentukan. Insurans hayat merangkumi 3 iaitu yang pertama insurans hayat semua hidup, yang kedua insurans endowment, yang ketiga insurans hayat sementara. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Umar Lokman. Okay, Assalamualaikum. Sekarang saya akan menerangkan tentang hukum insurans. Hukum insurans mempunyai 3 iaitu hukum insurans nyawa, hukum insurans am dan juga hukum insurans produk insurans. Okey, pertama kita akan menerangkan mengenai hukum insurans am. Okey, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-80 yang bersidang pada 1 hingga 3 Februari 2018 telah membincangkan kajian hukum insurans am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas insurans am adalah tidak diharuskan oleh Islam. Seterusnya, hukum produk insurans. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-89 yang bersidang pada 14 hingga 16 Disember 2019 telah membincangkan hukum mempromosikan produk insurans konvensional menurut perspektif syariah. Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Okay. Yang terakhir adalah hukum insurans nyawa. Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-16 yang bersidang pada 15 hingga 16 Februari 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana akadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, iaitu mengandungi haram, ketidaktentuan, yang kedua mengandungi unsur judi dan ketiga mengandungi muamalah riba. Itu saja hukum insurans. Seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Izzuddin. Okey, untuk penyelesaian berdasarkan apa yang kita orang kaji, berdasarkan keputusan-keputusan yang disebut di atas jelas menerangkan tentang status hukum bagi insurans konvensional. Justru, umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagai alternatif kepada produk-produk konvensional tersebut, umat Islam hendaklah mengambil produk-produk takaful yang patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis perlindungan secara Islam. Okay, sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.